pakai laptop. Okey, baik, insyaAllah. So, untuk malam ni, kita akan sambunglah sikit hukum. Untuk hukum nun mati atau tanwin, ataupun kita sebut dengan hukum 5 atau 4 kan. 4 tu dia tak pecah lagi. Idgham ada 2 kan. So untuk hukum nun mati ataupun tanwin, semua sekali ada 5 bila kita pecah kan. Nun mati ataupun tanwin. Ni just revision balik lah. Okay, izhar halki kita dah ambil ada 6 huruf. Kemudian iqlab kita dah ambil juga kan. Iqlab ada 1 huruf. Kemudian idgham ma'al gunnah kita dah ambil ada 5 huruf mim nun wawiyah. Dan seterusnya yang malam ni kita ambil idgham bila gunnah. Boleh? Ni dia idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ada berapa huruf? Okay, first sebelum kita tahu berapa huruf, apa maksud idgham bila gunnah tu sendiri? Kalau ma'al gunnah kita sebut baru ni, dia masuk kan? Masuk tanpa, masuk dengan dengung kan? Masukkan nun atau mati ataupun tanwin ke dalam huruf idgham dengan dengung. Tu idgham ma'al gunnah. Kalau bila gunnah pula memasukkan. Masuk juga. Idgham memasukkan. Tapi bila ni maksudnya tanpa. Boleh? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al gunnah. Kalau macam bila gunnah yang malam ni kita nak ambil. Bila gunnah berarti masuk tanpa dengung. Jelas? Masuk tanpa dengung. Berapa huruf dia? Ni huruf dia. Tanwin jumpa ra. Masuk juga tanpa dengung juga. Ghafurur rahim. Jelas? Jelas. Okey, seterusnya nun mati. Nun mati jumpa lam. Kan? Dia masuk tanpa dengung juga. Bila gunnah masuk tanpa dengung. Milla. Dekat ni baru dengung kan? Nun satu. Milladunna. Tanwin jumpa lam. Hudallil muttaqin. Dia masuk tanpa dengung. Kalau yang sebelum ni kita ambil masuk dengan dengung. Tu idgham ma'al gunnah. Masuk dengan dengung. Masuk terus nun ke dalam mim dengan dengung. Tapi kalau idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. So kat sini ada martabat dengung tak? Ada tak martabat dengung dekat idgham bila gunnah? Tak ada. Nama dia memasukkan tanpa dengung. So dia tak ada martabat dengung. Tak ada martabat gunnah. Okey, boleh? Jelas? Sekejap. Apa ni, nun tu memang ada semula jadi dengung dia kan? Betul. Tapi yang ini memang tak perlulah. Dia sebab nun kita dah masukkan ke dalam ra, tak perlu dengung. Okey, faham. Dia dah masukkan nun ni ke dalam huruf idgham tu. Okey. Kita masuk tanpa gunnah. Kan? Idgham maksudnya memasukkan bila tanpa gunnah. So dia masuk terus nun ataupun tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa dengung. Tu dia tak ada martabat gunnah ibu. Okey. Boleh? Yalah, ibu ingatlah sejak kata mim dengan nun tu dia semula jadi dengung kan? Dia sekali. Dia semula jadi dengung, dia ada kan ikut martabat dia kan? Yang ini tak ada. Yang ni tak ada. Okey. Yang ni tak ada. Sebab apa? Kalau yang martabat gunnah, martabat yang pertama kita sebut nun satu mim satu. Martabat yang kedua sunyi daripada tanda kan? Macam ni. Sunyi dari ni ada tanda, so martabat yang pertama kan? Yeah. So martabat yang kedua macam nun jumpa waw, nun jumpa ya kan? Tu martabat yang kedua. Kalau martabat yang ketiga, mim ada tanda sukun. Kalau yang keempat, mim yang berbaris kan? Mim yang berbaris ataupun nun yang berbaris. Kalau yang ni kita dah masuk. Ni tak ada. Sebab apa? Sebab kita dah masukkan nun ni ke dalam ra.
Okey. Dia tak ada dah dimasukkan ke ra terus. Huruf idgham ni bila gunnah tanpa dengung. Macam tu juga nun jumpa lam, kita dah masukkan tanpa dengung. Tanwin jumpa ra, kita masukkan tanwin ke dalam ra tanpa dengung. Boleh? Boleh, So sebab tu dia tak ada martabat gunnah dekat hukum idgham bila gunnah. Boleh? Okey, boleh. Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita teruskan kepada malam ni. Semua dah hantar kan? Modul dah hantar tugasan kan? Sudah. Tugasan untuk okey, alhamdulillah. Sana saya share screen balik. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Kita tengok untuk tahsin ayat pertama dulu insya-Allah. Okey, mula-mula sekali wa inna waw. Kita dah maklum makhraj waw dekat mana? Bibir kan? Kita kena muncungkan kedua bibir kita, kemudian sempurnakan harkat dekat waw. Satu kali satu harkat. Jangan terlaju kan? Jangan wa in tak sempurna. Wa. Sempurnakan satu harkat dekat waw. Wa inna hamzah. Hamzah ni makhraj dia pangkal tekak. Pangkal kerongkong kita. Kita tahqiqkan ataupun kita namakan dengan kita ketatkan bunyi hamzah i vokal i wa inna. Okey, nun saddu terus jaga sifat gunnah martabat yang pertama ni ada tanda saddu. Dia kita sebut dengan wajibul gunnah, wajib dengung dalam satu kalimah yang ni. Wa inna wajibul gunnah martabat yang pertama. Akmal. Wa inna lana lam. Kat mana makhraj lam? Makhraj lam tepi hujung lidah gusi atas la. Dia baca dengan keadaan nipis saja, istifal sama dengan nun. Kalau nun hujung lidah, kalau lam tepi hujung lidah. Wa inna lana nun dua harkat mad asli. Sebab apa? Syarat mad asli kat sini. Asli syarat dia apa saja? Alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan dan ya sebelumnya baris bawah. Cukuplah syarat dia ni, asli. Panjangkan dua harkat. Seterusnya lal okey, lam mati. Jaga sifat apa kat lam ni? Sifat tawassut, suara yang mengalir sedikit. Lal jangan jadi tawallud. Macam mana tawallud? Lale tak nak. Okey, mesti jaga sifat tawassut dekat lam, bukan tawallud. Lal. Tawassut. Okey? Suara pertengahan lah. Dia mengalir sikit kemudian hold, tahan. Lal. Ni huruf alif kan? So huruf mad yang didahului oleh hamzah kita sebut dengan apa? Mad badal. Beda huruf mad. Apa huruf mad alif waw ya didahului oleh hamzah? Iaitu mad badal. Okey, bukan mad asli. Selain hamzah, kalau huruf mad didahului oleh huruf selain hamzah, so dia mad asli. Tapi bila dia didahului oleh hamzah, huruf mad didahului oleh hamzah, kita sebut dengan mad badal. Berapa harkat panjang Kak Nur Sakinah? Huruf mad badal? Mad badal, berapa harkat panjang? Siapa ingat? Mad badal, berapa harkat panjang? Satu harakat.
Satu ke dua? Lal Oh, dua. dua harkat. Yes, dua harkat. Okey? Dua harkat panjang. Lal akhi. Kha dari tekak ujung belah atas. Khi. Khira. Ra tebal. Tafkhim. Dibaca dengan keadaan tebal. Lal akhirata. Okey, huruf kha ni tadi dia tebal terbuka ke tebal terkepung? Siapa ingat? Huruf kha. Tebal terkepung ke tebal terbuka? Terbuka. Tebal yang terbuka. Lal akhirata. Okey, ra tafkhim tebal. Ta ujung lidah belakang pangkal gigi. Tapi bila berbaris dia tak jelas mana. Ta dekat baris tu dah ada angin dah. Lal akhirata wal waw nipis wa muncungkan kedua bibir. Wal lam jaga sifat tawassut. Kita sebut dengan alif lam qamari kat sini. Okey. Izhar qamari. Jelaskan sifat lam tawassut. Wal ni sama macam tadilah, huruf mat didahului oleh hamzah. Kita sebut dengan mat apa? Mat badal. Mat badal. Boleh? Boleh. Mat badal. Huruf mat didahului oleh hamzah. Ingat macam tu je. Tapi untuk Hafsun, bacaan kita memang dia baca dengan dua harkat. Dua harkat. Surah lah. Tapi dia adalah alif. Okey? Wal ula. Seterusnya. Fa. Fa pastikan ada hams. Okey, dia perut bibir bawah kita sentuh hujung gigi kacip atas. Fa. Jangan sebut pa, tak nak pa. Fa. Fa. Okey, hamzah nun yum tak ada. So dia Pawi. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Berapa harkat? Dengung dia martabat yang keberapa? Dua harakat. Dua harkat. Martabat yang kedua. Yang kedua. Kita sebut martabat apa yang kedua? Kamilah kan? Kamilah. Sunyi daripada tanda. Fa'adartukum. Okey, ro ni ada tafkhim, takrir dan tawas. Tukum. Muncungkan. Gigi atas. Kemudian kita muncungkan mulut untuk fa'adartukum. Kaf pangkal lidah permulaan naik keras. Ku istifal. Mim mati jumpa nun. Yang ni berapa banyak gunnah yang ni? Berapa banyak gunnah dekat sini? Siapa tahu? Mim ada tanda sukun. Satu harkat sahaja. Kita sebut dengan gunnah naqisah. Okey, mim sukun dan sukun gunnah naqisah. Satu harkat. Naik ke hidung. Tukum na. Izhar syafawi kan Ustazah? Betul, izhar syafawi. Sebab bibir kan? Bibir. Ibu. Kumna. Dua harkat ma asli. Tanwin jumpa ta. Narata. Ni ikhfa juga. Ikhfa hakiki. Satu kali gunnah. Dekat dua harkat lah. Dia dalam tanwin ni ada nun kan? Bila nun jumpa ta, tanwin jumpa ta, so dia martabat yang kedua, kamilah. Narantala, la nipis, talau. Kemudian huruf dha ni pastikan dia mengalir. Rohawah, talau. Ujung lidah mesti keluar sikit. Kemudian huruf dha, huruf yang isti'la, yang itbaq. Dia tebal. Talau. Suara. Okey. Ni mad asli dua harkat.
La yas. Jangan baca yos tak nak terjadi ya jadi yos nanti. Ya. Jaga dulu hak ya, dia istifal dulu ya. Ya tengah lidah, tengah lelangit. Dengan meninggalkan sedikit ruang. Ya, la, ya. Sad baru tebal. Kemudian jaga aliran suara. Dekat sad ni tebal terkepung lah. La, yos. Tak perlu menggunakan mulut untuk nak tebalkan huruf. Just memainkan peranan lidah kita. Ya, yaslaha. Okey, kat sini rohawah dekat huruf sad. Dia istilah yang itbaq. La dua harakat mat asli. Yaslahai. Kat sini jaga selepas huruf mat jumpa hamzah. 4 harakat. Kita sebut mat jaiz. Jaiz. Sama ada 4 ataupun 5, kita ambil 4 harakat. Aula dia 4 lah. Okey? Illa dekat aha cukupkan 4. La yaslaha illa al-ashqa. Illa kita beratkan. Sebab apa kena berat? Ada tanda satu. Dan sifat la mesti mengalir sikit. Jangan tu lebih. Illa. Mengalir sikit tahan. Illa al-ashqa. Sama tempoh dekat lam yang pertama dengan yang kedua. Dia punya tempoh aliran suara tawassud. Illal ashqa. Hamzah tahqiq jelaskan dari pakal kerongkong. Shin ada hemburan suara. Okey, hemburan. Suara yang berhembur. Ash. Kemudian dia pastikan dia meleret. Rohawah. Apa sifat tunggal shin? Siapa ingat? Tafashi. Ashqa. Ni alif maksurah 2 harakat. Seterusnya, sampai 16 dulu. Alladhi. Okey, bila kita nampak aja selepas hamzah wasal ni sebut hamzah dengan hamzah wasal kan? Selepas hamzah wasal ada huruf lam, kita terus bariskan dengan baris atas. Alladhi. Okey, dekat lam beratkan lam, jaga sifat tawassud. Sifat tawassud dekat lam. Alladhi. Okey, lam bila ada hamzah wasal je. Ni hamzah wasal kan, tak ada baris. So, bila kita tengok selepas hamzah wasal huruf lam, terus bariskan dengan baris atas. Alladhi. Huruf ni jaga-jaga jangan sampai tertukar dengan zai. Okey? Dengan allazi, tak nak. Mesti keluarkan sikit ujung lidah. Zi. Alladhi. Bunyi yang lembut. Alladhi. 2 harakat, mad asli. Kadzaba. Dekat huruf za ni pastikan suara yang mengalir. Berat dan mengalir. Sebab apa kena berat? Ada tanda satu. Kadzaba. Ba bibir. Kadzaba wa. Waw nipis. Wa. Istifal. Wa tawalla. Kat sini kita jaga imbangan harakat. Setiap huruf kena sempurna 1 harakat. Wata. Walla. Dekat lam kita beratkan, jaga sifat tawassud. La 2 harakat mad asli. Allazi kadzaba wa tawalla. Okay. Alhamdulillah. Okay, seterusnya kita tengok ayat yang ke-17. Wasayujannabuhal atqa. Wa. Macam tadi kan, huruf wa pastikan muncung kedua bibir. Wa. Wasa sin. Sin ni ada sifat tunggal. Apa sifat tunggal sin? Sofir. Kan? Dia ada bunyi desiran. Macam mana terhasilnya desiran ni? Desiran. Dia antara gigi kita kan? Gigi kita ujung lidah sentuh belakang pangkal gigi bawah. Kan? Bila gigi kita tak rapat, dia ada sedikit lorong lah, ruang kan. Jadi kat situlah terhasilnya bunyi sofir. Wasa, sa. Sin bunyi kuat, ada sofir. Wasayu. Okey? Ya pula tengah lidah. Munculkan mulut untuk raikan baris depan. Wasayujan. Jim pastikan sebut dengan keadaan jahrun.
Maksudnya huruf jim jangan sebut dengan ja, tak perlu. Sebab dia tak ada sifat hams, tak ada sifat hams ni berangin lah kan. So tak perlu beri hams pada huruf jim. Dia jahrun sahaja. Jahrun jim. Tak ada angin. Wasayujannabuhal. Okay. So dekat nun sadu pastikan gunnah 2 harkat. Kita sebut wajibul gunnah 2 harkat dengan martabat yang pertama. Wasayujannabuha. Ba muncul mulut untuk raikan baris depan. Okey, huruf ha bulat pula makhraj dia dekat mana? Sama macam hamzah kan? Pangkal tekak bawah. Ha. Okey. Wasayujannabuhal ha hal. Lam jaga sifat tawassut. Ha ni tonjol baik-baiklah. Jangan bunyi al tak nak. Ha hal at hal a. Hamzah tekak bawah. Sama macam ha, kongsi makhraj kan? At angin yang selepas kita tahan makhraj ta kemudian lepaskan angin. At jangan angin sin. Macam mana angin sin? At tak perlu sin, bukan sin tapi ta, makhraj ta, ujung lidah belakang pangkal gigi atas. Ta at dekat qa 2 harkat mad asli. Qa ni tebal terbuka, bukan tak perlu kepung. Qa 2 harkat. Ayat yang ke seterusnya allazi sama macam atas tadi. Okey, jangan bunyi zai. Za ni pastikan bunyi yang lembut. Bila ada hamzah wasl dia, depan dia huruf lam terus baris atas. Allazi. Jangan bunyi allazi. Za lembut. Li. Allazi. Yu'ti. Hamzah jaga sifat syiddah. Okey, tertahan dari segi aliran suara. Bukan yu'ti, tak nak. Hul. Yu'ti. Ti 2 harkat. Ma asli. Ma lahu. Ma 2 harkat ma asli. Lahu. Kat sini kita sebut maksilah qasirah ke tawilah sini? Siapa ingat? Qasirah. Qasirah. Syarat dia macam mana? Saya dah sebut sebelum ni kan? Bila ha bulat, kita sebut dengan ha dhamir. Sebelum dan selepas dia mesti huruf yang berbaris. Tak kira lah baris apa. Baris bawah ke, baris depan ke, kan? Asalkan sebelum dan selepas dia mesti huruf yang berbaris. Kemudian depan dia tu kita tengok. Kalau depan dia hamzah berarti maksilah tawilah. Kalau depan dia ni bukan hamzah kan, huruf ya. So dia maksilah qasirah 2 harkat. Boleh? Kalau selepas ha bulat ni hamzah, so dia baru disebut maksilah tawilah. Kalau bukan hamzah, maksilah qasirah sahaja 2 harkat. Ma lahu yatazakka. Okey, zai ada safir, kemudian huruf kaf tahan suara. Syiddah sifat kaf. Kan? Yatazakka. Sini 2 harkat. Bentuk dia macam ya kan? Tapi dia adalah alif maksurah. Surah dia, gambaran dia macam ya, tapi dia adalah alif. Okey? Alif maksurah. Wa ma li ahadin 'indahu. Wa ma, waw 1 harkat, wa nipis. Wa ma mim pastikan 2 harkat ma asli. Wa ma nipis. Jangan wa mo, tak nak. Wa ma li ahadin. Sini jaga imbangan harkat. Setiap huruf cukupkan 1 harkat. Jangan sampai ada yang li ahadin. Tak nak. Li ahadin. Tempoh yang sama. Li ahadin. Wa ma li ahadin 'indahu. Tanwin. Kan? Jumpa ain. Kita sebut dengan hukum izhar apa? Halki. Izhar apa kat sini? Okey, izhar halki. Martabat keberapa izhar halki? Martabat gunnah yang keberapa? Tak ada. Ada tu. Ada. Dalam tanwin ada nun. So dia martabat yang keberapa? Jumpa ain. Izhar halki. Martabat yang keberapa? Dia tak ada tanda ni kan? Tapi dia ada, ingat hukum
dari segi hukum kita dah sebutkan kalau izhar halki dia masuk ke martabat yang ke-3. Dalam tanwin ada nun. Ya Sebab betul ni betul. tanwin. Dalam tanwin ada nun, Bu. Hari ni pening ya Ustazah. Yang ni memang dia 2 baris bawah tapi dalam tanwin ni ada nun. Dan nun lah, tanda seperti itu. Yes. So kat sini izhar halki martabat yang ke-3. Ya, Martabat ke berapa? ketiga, naqisah. 3, naqisah. So dia satu kali gunnah. Jangan keliru, Bu. Dalam tanwin ada nun Ada mati. nun, tahu. Yes. Ada. Okey, biasa tu. Itu nak membawa kepada pemahaman lah insya-Allah kan. Biasa tu insya-Allah. Ulang kaji balik dapat balik. Li ahadin 'indahu. Yang ni baru tak ada tanda ni. Ni nun ada jelas kan? Kemudian jumpa dal. Jumpa dal so dia ikhfa lah. Ikhfa hakiki. Martabat yang kedua, 2 harakat. Hu pula 'indahu. Kat sini maksilah sama macam tadi. Qasirah. Selepas ha pula ni bukan hamzah. So maksilah qasirah. 'indahu min ni'matin. Okey, nun mati jumpa nun. Hukum idgham apa kat sini? Idgham ma'al gunnah ke bila gunnah? Ma'al gunnah. Okey, masuk dengan dengung. So dia ada martabat tak kat sini? Martabat ke berapa? Ada satu? Pertama. Martabat yang pertama, yes. Min kita beratkan. Ada satu. Kalau yang ni kita tak beratkan kan? Dah dia mendata je. Kalau yang ni kita beratkan sebab ada satu. Min masuk terus. Min ni'matin. Ain lunakkan. Tawassut. Ni'matin. Kat sini tanwin jumpa ta. Ikhfa. Okey? Ma tadi berbaris kan martabat yang keempat angkos. Gunnah semula jadi. Ni'matin tujza. Jim mati tengah-tengah kalimah. So kita sebut dengan qalqalah sughra. Za 2 harakat mad asli. Illa btigha. Okey, hamzah 1 harakat i bunyi vokal ai, lam beratkan tawassut. Illa be. Hamzah wasal tak dibaca tengah kalimah, so masuk ke apa? Di tengah-tengah kalimah mati qalqalah sughra. Illa btigha. Sini huruf mat jumpa hamzah dalam satu kalimah. Kita sebut mat wajib mutasil. Okey, yang ni wajib mutasil sebab dalam satu kalimah 4 ataupun 5 harakat mempat. Gha ni huruf yang tebal tapi infitah, jangan kepung. Illa btigha. Jangan tak perlu kepung. Illa be. Okey, ba bunyi lantunan dia ringan je, be. Illa btigha. Hamzah tahqiq jelaskan. Jangan wajhi. Waw nipis, jim qalqalah pula sughra juga tengah kalimah. Wajhi rabbihi. Huruf ha pula tonjolkan baik-baik. Jangan jadi khafa hilang. Macam mana hilang? Wajhi rob tak nak. Wajhi rabbihil. Ro tebal, ba syiddah. Tahan suara. Jangan rom mengalir tak nak. Ba mudah mengalir. So bila kita dah faham sifat dia, mesti kita jaga sifat ba. Pastikan jangan mengalir. Rabbihil. Ha tonjol baik-baik, lam tawassut. Rabbihil a'la. Ain tawassut, lam 2 harakat mad asli. Wala saufa. Waw nipis. Ni jaga imbangan harakat lah. 3 huruf berderet ni. Sama je. Maksudnya tak ada mat kat sini kan. Bila 3 huruf ni kadang-kadang tidak ada terlaju. Contoh. Wala sau. Tak boleh. Mesti sempurna 1 harakat setiap huruf. Wala sa. Wala saufa. Waw mati sebelumnya baris atas. Kita sebut dengan huruf lin. Okey, huruf lin jaga sifat lin, lembut. Dan juga waw ni juga suara dia mesti meleret, mengalir. Dia rokhawah. Wala saufa. Okey, fa perut bibir bawah hujung i kacip atas. Pastikan ada hams, angin. Fa. Wala saufa yarda.
Ya nipis, ro baru 3 T. Tafkhim, takrir, getaran dan tawassut. Mengalir sikit. Ya nipis. Jangan yo. Ya ro. Dot tebal terkepung. Kat sini 2 harakat mad asli. Okey, alhamdulillah. Wala sawfa yarda. Okey? Jangan bunyi do. Do. Wala sawfa yarda. Kepung bunyi huruf dot. Okey. Practice. Okey, alhamdulillah. So, kalau tak ada apa, insya-Allah tahniah untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di Rabu nanti ikut masa free masing-masing lah kan. So kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين.